InsyaAllah malam ni kita nak mengisi masa yang terluang, sedikit masa yang terluang dengan membaca satu surah daripada Al-Quran. Surah tu berada di dalam juzuk 30, surah menceritakan tentang masa. Semua orang tahu surah yang menceritakan tentang masa, surah ni bernama surah Al-Asr. Okey. Surah ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Bermakna surah ini turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ianya merupakan surah yang ke-103 dan mempunyai 3 ayat sahaja. Bermakna surah ini adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat sahaja. InsyaAllah hari ini kita akan baca sama-sama dan kita nak tengok tafsirannya dan apa sebenarnya cerita kisah tentang surah ini. Kemudian kita nak tengok sama ada surah yang menceritakan tentang demi masa ini, kita nak tengok sama ada masa kita di dunia ini, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita manfaatkan masa itu. Apa yang Allah nak kita buat dengan masa itu. Maknanya, setiap tindak tanduk kita dekat dunia ini mestilah mengikut acuan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Bukan acuan kita, bukan acuan sesiapa sahaja, tapi mestilah mengikut apa yang Allah nak. Hari ini kita nak tengok apa pengisian masa yang Allah nak kita buat dekat dunia, dekat tempat tinggal sementara ni sebelum kita berpindah ke alam yang seterusnya, barzah, dan terus ke mahsyar, sama ada kita syurga ataupun neraka. Hari ni kita akan tengok ya. Kita nak baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Okey, 3 ayat saja. Apa yang ayat ni cerita? Yang pertama, wal 'asr. Wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi masa. Sebab apa? Masa ini sangat bernilai dan dianya tidak boleh digantikan dan dia tidak akan berulang. Sebab masa ni benda yang berlalu. Dia berjalan. Jadi masa ni tidak dapat dibeli, tidak boleh diperolehi dengan yang lebih. Maknanya semua orang cukup masa 24 jam. Setiap orang 24 jam Allah bagi di atas muka bumi ni. Allah bersumpah dengan perkara yang besar, dengan masa, dengan perkara yang tiada nilainya, masa. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah muda. Kita dah takkan dapat dah masa muda tu. Kemudian kita membesar, berkahwin, lepas tu kita akan tua. Maknanya kita dah tak dapat dah masa kita muda tu. Kita akan tua, kita akan beruban, kita akan tua, muka kita akan berkedut, mata kita akan kurang penglihatan, kita akan semakin berkurang dari segi kekuatan badan dan juga fungsi badan kita. Sebab apa? Berlalunya masa. Kita tak boleh berpatah balik. Kita tak boleh kembali ke masa dulu. Sebab apa? Masa tu telah berlalu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan perkara yang paling besar, yang paling berharga, yang tidak dapat orang perolehi lagi. Sebab tu kalau ada orang yang menyesal, dia kata kalaulah aku boleh berpatah balik. Tapi tak boleh patah balik sebab masa tu sangat berharga dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah di dalam surah ini demi masa. Kita tengok sebab apa Allah bersumpah dengan masa ni. Sebab apa? Kenapa besar sangat apa yang Allah nak cerita selepas tu?
Allah SWT bagi tahu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Hidup di atas muka bumi Allah ini, bermulanya kita lahir, sampailah hari kematian kita, hari kita dijemput oleh malakul maut. Allah Subhanahu Wa Taala kata, perjalanan itu daripada kamu lahir sehingga kamu mati, kamu wahai manusia, makhluk aku, kamu adalah dalam kerugian. Kamu rugi sebenarnya. Kamu duduk atas dunia ni yang fana, yang wamal hayatad dunya ila mata'ul ghurur, yang dunia ini nikmatnya ada permainan, la'ibun walahun, hanya tipu sahaja. Dekat dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kita hidup dekat dunia ni dari kita lahir sampailah hari kita mati. Manusia ini, kamu wahai makhluk aku, kamu ini rugi. Maknanya kita hidup dalam dunia ni rugi sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di ayat yang seterusnya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga memberitahu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat dunia ni manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya dekat sini dia beriman. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Rasulullah. Dia percaya semua janji-janji Allah. Rukun iman itu dia percaya. Semuanya tanpa ada berbolak-balik hati dia. Keimanan dia, dia mesti beriman. Allah kata orang yang tak rugi dekat dunia ini, dia beriman dan beramal soleh. Sudahlah beriman, dia dah percaya Allah wujud. Apa yang larangan Allah telah bagi tahu, dia tinggalkan. Kemudian, apa yang Allah suruh, Allah perintahkan dia buat. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Semua tu dia buat. Dia beriman dan beramal soleh. Dia percaya dan dia melaksanakan bukti kepercayaan dia. Kita manusia mestilah beriman. Orang Islam dia beriman. Dia beriman, tapi apa bukti keimanan dia? Dengan praktikal yang dia buat. Dengan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh solat, dia solat. Dia beriman, dia mesti ada amal soleh, iaitu solat dia, puasa dia, menutup aurat dia. Perkara itu mesti dilakukan, iaitu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah dah cop, dah patri dah. Wahai makhluk aku, kamu ini rugi kecuali kamu beriman kepada aku. Percaya dengan aku, percaya janji-janji aku, percaya janji yang telah Rasul aku berikan kepada kamu. Setelah itu, kamu kena apa? Beriman dan beramal soleh. Kenalah praktikal, buktikan dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Dengan apa yang kita perlu buat, solat 5 waktu, tunaikan zakat, bersedekah, menunaikan haji. Praktikal, Allah suruh tutup aurat, kena tutup aurat. Itulah maksudnya amal soleh. Maknanya kita kena jaga hubungan dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Bermaknanya kita dah selesai tadi hubungan dengan Allah, kita mesti ada hubungan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, Allah dah beritahu tadi, mestilah beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kamu manusia tak boleh sesuka hati, tak boleh seorang-seorang sahaja beriman, tak boleh seorang-seorang sahaja beramal soleh. Kamu mesti menasihati, berpesan-pesan kepada kebaikan. Maknanya apa? Kena beritahu orang lain, kena dakwah,
kena beritahu, kena ajarkan. Kamu Allah dah beri kefahaman, Allah dah bagi pengetahuan, Allah dah bagi kamu Islam. Kamu kena berpesan-pesan, kena ingatkan orang lain, kena ajak juga orang buat baik. Kita tengok orang tak solat, kita ajak dia solat. Kita tengok orang tak menutup aurat, kita ajak dia tutup aurat. Bermula dengan siapa? Bermula dengan ahli keluarga kita. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala pesan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kamu kena jaga ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Sebab api neraka ni, dia keras, dia panas dan bahan bakar dia adalah batu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, kamu kena berpesan-pesan setelah kamu menunaikan hak-hak aku sebagai Tuhan kamu. Kamu kena juga mengajak, iaitu habdum minan nas, manusia, hubungan sesama manusia. Ajak juga mereka buat baik. Bermula dengan siapa? Ahli keluarga kamu. Kalau kamu seorang suami, ajak isteri, ajak anak-anak. Kalau kamu seorang pemimpin, ajak rakyat kamu. Jangan zalim rakyat kamu. Kalau kamu sebagai ahli keluarga, pesan dekat adik, pesan dengan kakak, pesan dengan abang, pesan dengan saudara mara. Supaya apa? Berpesan-pesan kepada kebaikan. Senang saja. Kita ada WhatsApp group, boleh hari-hari letak dalam tu ceramah. Jangan letak ceramah 1 jam. 1 jam sampai siapa pun tak ada tengok. Letaklah ceramah yang 3 minit, 5 minit. Hari-hari hantar satu. Hari ni jangan hantar benda yang merapu. Hantar orang tak tutup aurat, hantar lawak, hantar benda yang lara. Jadi benda tu bila orang share, orang tu ketawa, orang tu lalai, hantar pula benda-benda video yang dalam tu tak ada orang tutup aurat. Jadi benda tu akan menambahkan dosa. Kena letak benda-benda yang bermanfaat. Ceramah-ceramah ustaz ke, 2-3 minit saja. Sebab apa? Kita nak dakwah orang. Orang tu tak pernah saudara kita ke siapa ke tak pernah pergi masjid. Baru hari tu dengar. Mungkin insya-Allah dengan hidayah Allah, Allah jentik hati dia. InsyaAllah asbab dia melihat kamu punya post kamu, perkongsian kamu, video yang kamu share, menjadi asbab kebaikan. Allah SWT akan mengganjarkan juga pahala buat kamu. Itu yang Allah nak bagi tahu. Berpesan-pesan kepada kebaikan dan kesabaran. Bermula dengan siapa? Ahli keluarga kamu. Ahli keluarga kamu dengan orang yang berada di tanggungjawab kamu. Kemudian barulah kepada semua orang. Kemudian bila kita mendengar surah ni, Allah kata demi masa. Sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bermakna Allah nak bagi tahu hidup dekat dunia ni hanya untuk iman dan amal soleh saja. Selain daripada itu, semuanya lara dan kamu manusia adalah dalam kerugian. Allah bagi tahu. Seolah-olah Allah nak bagi tahu hidup dunia ini semata-mata beribadah kepada aku sahaja. Buat apa yang aku suruh sahaja. Tumpu fokus pada aku sebagai Tuhan kamu. Dengan cara apa? Bila kita bangun, ingat Allah. Mengamalkan sunnah Nabi. Baca doa. Bangun tidur. Sebelum tidur pun baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa masa kita bangun tidur. Bangun tidur baca macam tu. Puji Allah. Ya Allah, terima kasih hidupkan aku. Menyawa lagi aku. Dapat aku solat, dapat aku bekerja, dapat aku menambahkan pahala. Ya Allah, ampunkan aku. Bangun, kemudian apa? Mandi. Mandi pun apa? Kerana Allah. Ya Allah, aku bersihkan. Semua tindak tanduk kita mesti kerana Allah. Pakai baju, masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Pakai baju, bismillah. Dah pakai baju, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sebab bagi aku pakaian untuk aku menutup aurat. Ada orang tak ada pakaian pun nak menutup aurat. Koyak lagi. Kemudian apa? Kemudian kita bersarapan. Bersarapan, makan kerana apa? Makan kerana Allah. Baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Tak pun baca juga bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW setiap suapan yang pertama bismillah. Kunyah,
telan, Alhamdulillah. Ambil lagi makanan, Bismillah. Kunyah, telan, Alhamdulillah. Kita masa nak makan je baca doa makan. Ramai orang ingat doa makan. Tapi doa lepas makan, orang banyak lupa kan. Dan orang tak ingat pun, orang ingat doa makan saja. Manusia ni bila dapat nikmat, dia dah lupa dah. Dia dah lupa nak bersyukur. Sebab apa? Allah sendiri yang tahu. Makhluk aku ni, manusia ni, orang yang kurang bersyukur. Jadi, insya-Allah, manfaatkan masa kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.